Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menunggu salah seorang student pelajar Universiti Sains Islam Malaysia, iaitu saudara Farid. Sebelum tu boleh saudara kenalkan diri cuba sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faridin bin Yasud. Saya umur 23 tahun. Merupakan tahun 3 Fakulti Syariah Undang-Undang di Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Okey, baik. Jadi saya nak tanya pada Farid pasal isu semasa ekonomi sekarang di Malaysia, iaitu isu ISFN. So berdasarkan ISFN ni, apa yang Farid tahu pasal ISFN? ISFN, apa yang saya tahu, saya pun tak adalah teliti sangat tengok tentang ISFN ni. Apa yang saya tahu tentang ISFN ni, seseorang tu dia boleh jana pendapatan dia dengan melalui satu platform ISFN ni dengan like channel YouTube tu, lepas tu subscribe YouTube tu, lepas tu join apa content yang maksudnya channel tu diorang buat content, kita just sebagai viewers dia untuk tambah dia punya viewers, lepas tu kita subscribe yang paling penting dekat channel tu. Itu apa yang saya faham tentang ISFN. Kira penjanaan pendapatan secara mudah lah kan. Okey. Jadi betul. dari mana Farid tahu pasal ISFN? Saya tahu berkenaan ISFN ni, saya tengok dekat kawan-kawan punya WhatsApp, daripada Instagram punya story, sebenarnya daripada platform sosial media juga. Okey, baik. Mana Sokmed. Social media. Ya, Sokmed. Okey, baik. Terima kasih atas masa yang diberikan. Masa ialah. Okey. Terima kasih atas masa yang telah diberikan untuk ditemu bual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum. Okey, sekarang ni seperti yang kita tahu lah kan, negara kita ni mempunyai beberapa isu lah yang melibatkan ekonomi. Antara salah satunya yang isu yang melibatkan ekonomi kat Malaysia kita sekarang ni adalah isu scam ISFN. Okey, pada pandangan peribadi Encik, apa perkara yang menjadi punca kepada kewujudan isu ISFN ini? Bagi saya, ada satu pihak yang cuba ingin memperdayakan masyarakat kita dengan untuk mendapatkan pendapatan, tapi dengan cara yang menipu. Jadi masyarakat kita pula mudahlah kena tipu kan. Dan pihak yang tidak bertanggungjawab ini tidak mempedulikan tentang batas-batas hukum hakam agama Islam itu sendiri. Okey, seterusnya kita melihat pula lah daripada aspek yang melibatkan masyarakat. Okey, pada pandangan peribadi Encik juga, apa perkara yang menjadi punca masyarakat di Malaysia ini terlibat dalam isu ekonomi yang berkaitan dengan ISFN ini? Kalau kita tengok sekarang negara kita ekonominya sangat terjejas oleh COVID-19 ni, dan dia muncul pula ketika COVID-19 ni berlaku. Jadi dengan ekonomi terjejas, banyaklah orang di luar sana yang hilang pendapatan, hilang pekerjaan. Jadi dengan ekonomi terjejas inilah mereka mudah untuk masuklah ke dalam ISFN ini. Dan yang kedua ni juga, kita sebelum ni pun kita ada pengalaman-pengalaman seperti MLM, Macau Scam. Jadi masyarakat kita tak nampak benda tu lagi. Jadi dia mudahlah terpedaya untuk join ISFN ni. Dan saya jugalah bekas seorang
yang pernah join HFN ni sendiri. Dan saya juga terpedaya lah. Okey, tak apalah. Tapi itu adalah satu perkongsian yang sangat baik lah, terutama daripada ahli sendiri yang pernah terlibat dengan HFN. Okey, sekian. Seperti sedia maklum, HFN ni memberi implikasi kepada individu, masyarakat dan sebagainya. Bolehkah saudara ceritakan apa kesan-kesan atau implikasi yang berlaku tersebut? Terima kasih Saudara Farihin. Okey, seperti apa kita sedia maklum, dalam pandemik COVID-19 ni, ramai rakyat Malaysia terutamanya dan khususnya orang muda lah yang menyajikan satu kita panggil permainan yang kita kenal sebagai money game ataupun MLM atau multi level marketing, yang mana benda ni dah start dalam bulan 7. Tapi secara keseluruhannya amnya kita dapat tahu game ni, money game ni start terkenal di Malaysia ni dalam bulan 8 macam tu lah, bulan 8, hujung bulan 8 macam tu. Okay, jadi bila berlakunya satu pembongkaran tentang HFN ni, dia dapat kita lihat terdapat pelbagai implikasi ataupun impak yang negatif terhadap individu dan masyarakat. Yang pertamanya saya nak cakap tentang individu. Tentang individu ni, bila mana satu individu terlibat dalam satu permainan money game MLM ni, dalam HFN ni terdapat lihat bahawa data peribadi individu yang join benda ni, kita cakap bukan disebarkan, lebih kita mudah untuk kita faham, ditransfer kepada pihak penganjur HFN ni. Okay, dan dapat kita lihat Lion Shine juga memberi satu impak yang buruk terhadap masyarakat. Masyarakat ni dapat kita lihat daripada segi mindset lah. Dari segi mindset, terutamanya orang muda. Jadi bila mana ada satu skim cepat gaya ni, orang muda ni sangatlah mudah tertarik kepada benda macam ni kan, disebabkan faktor macam-macam faktor lah. Maybe dari segi ada yang nak kahwin, ada yang nak sambung belajar, ada yang nak terus cari modal untuk berbisnes dan sebagainya. Jadinya bila ada satu platform macam ni, iaitu share fan apa semua ni, jadinya orang-orang muda ni mindset dia cepat. Okey, ni betul kot ni benda ni betul kot lah, jom kita join. Dan hakikat benda tu satu penipuan. Jadi harapan saya lah supaya anak-anak muda ni lebih berwaspada dan tidak mudah terpedaya dengan isu skim sepak gaya ni. Jadinya cakap itu saja daripada saya. Wallahualam. Terima kasih kepada saudara Haikal, sedikit berkongsi sedikit sebanyak berkenaan implikasi HFN ini kepada saya dan kepada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okay, baiklah Saudara Izzat, apakah pandangan saudara dan pendapat saudara tentang peranan kerajaan dan peranan individu bagi memastikan skema ini dapat dielakkan? Okay, silakan. Okey, baiklah. Pertama sekali, pandangan saya berkenaan dengan peranan individu dalam menghalang gejala skema ni pada terus berlaku. Pertama sekali, kita perlulah selidiki terlebih dahulu. Contohnya, jika ada satu skim-skim yang terdapat menjanjikan keuntungan dan sebagainya, kita perlu rujuk kepada pihak-pihak berautoriti. Contohnya, kalau dia tu daripada syarikat komunikasi, kita boleh cek dengan SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, dan juga SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, untuk kita tengok adakah pihak ni berdaftar dengan pihak-pihak berautoriti. Yang kedua, peranan individu ni kita kena sentiasa cakna. Contohnya, scam-scam ni selalunya benda yang sama, modus operandi tetap sama dari dulu sampailah sekarang. Maksud dia, mereka menjanjikan keuntungan, first layer akan dapat keuntungan berganda, dibayar secara biasa, kemudian mereka mengenakan bayaran untuk dapat pulangan yang lebih banyak. Jadi modus operandi sama, sentiasa berulang. Kita perlu peka benda ni dan kita perlu tahu tidak ada jalan mudah untuk mendapat keuntungan. Okey, kedua berkenaan dengan peranan kerajaan. Pertama sekali, kerajaan perlulah bergerak seiring dengan kemajuan zaman. Sekarang ni kita telah pun bergerak ke arah revolusi 4.0 di mana digital currency ini menjadi satu keperluan
bagi masyarakat kita lah, dan menjadi satu norma yang baru. Jadi kerajaan juga perlu meningkatkan tahap keselamatan mereka, ataupun kerajaan juga boleh menubuhkan atau memperkasakan anti-cybercrime, iaitu untuk mengatasi jenayah cyber itu, seperti scammer dan sebagainya. Antaranya, kerajaan perlulah berganding bahu dengan pihak-pihak ataupun unit-unit dalam kerajaan seperti badan-badan berkanun dalam kerajaan seperti agensi-agensi kerajaan yang lain, Suruhanjaya Security Malaysia, kemudian kita ada Bank Negara Malaysia, Polis Diraja Malaysia juga boleh berkomunikasi ataupun mengadakan memorandum dengan pihak berkuasa tempatan, sebab scammer-scammer Mereka bekerjasama lah. Maksudnya mereka bekerjasama lah dengan Ya, dua pihak. Assalamualaikum Saudara Rafiq. Waalaikumsalam. Ada Saudara Rafiq tahu tak tentang baru-baru ni kes jenayah Aisyah Fans? Syafan saya pernah lihat dia live Instagram. Mereka ada komen pasal ni. Ada kadang positif, ada kadang negatif. Tapi saya pilih negatif lah sebab ramai yang kata negatif. Okay, sekarang ni dia ada isu sekarang ni Aisyah Fans ni dah scam para pengguna dia. Jadi saya nak tanya Saudara Rafiq, bagaimanakah bagi masyarakat untuk menyelesaikan isu Aisyah Fans ni? Okey, saya bagi pandangan saya lah sebagai masyarakat. Kita ni sebagai masyarakat mestilah memainkan peranan penting dalam menangani isu Aisyah ni. Sebagai contoh lah, macam masyarakat ni ada yang pakai wifi ke, pakai internet ke, jadi warga net yang boleh menyebarkan Aisyah fan ni. Okey, sebagai contoh lah, macam kita warga net ni kan, kita lalu kongsi benda-benda yang selalu jadi viral lah. Macam contoh macam kongsi Aisyah fans. Ya, macam Aisyah fans tu, contoh kita kongsi Aisyah fan, kita macam kongsi kat kawan kita bagi contoh Aisyah fan ni dia bagi duit kalau kita like dengan subscribe, share lah. macam tu. Lepas tu kalau kawan kita macam seronok dapat duit free macam ni kan. Jadi dia mempengaruhi rakan kita sekeliling untuk menjoin Aisyah Fans tu jugalah. Ya. Sebab Aisyah fan ni macam macam benda tu bagi benda senang je kan. Like, share, dapat duit. Dapat duit macam tu. Okey, kita sebagai masyarakat ni kita perlulah mengkaji untuk kita tak nak kena scam lagi kan. Contoh kita macam Aisyah fan ni lah, kita kena kaji tu macam mana boleh dapat duit tu. Punya senang dapat duit. Mana duit tu dapat, mana syarikat tu bagi duit kita. Ya, macam tu lah. Macam mana dapat duit senang macam tu. Kita tak boleh lah, kita nak duit senang, kita mestilah susah payah untuk dapat duit. Macam tu lah. Okey, baik Saudara Rafiq. Apakah cadangan ataupun solusi kepada mangsa-mangsa yang telah kena skim penipuan ini? Apakah cadangan Saudara Rafiq kepada mereka yang telah terkena? Okey, cadangan saya sebagai masyarakat, kita masyarakat yang harmoni lah. Kita masyarakat mestilah kalau kita kena scam, kita mestilah lapor pada polis kan. Tapi ada masyarakat yang kena scam pun dia nak juga main tu kan. Kita mestilah nak laporkan pada polis, dan kalau kita kena scam, kita mesti bagi tahu kawan kita yang itu adalah penipuan. Macam tu. Kalau siapa yang dah kena ni, bagi tahu orang benda ni tipu, jangan join benda-benda ni. Ya, macam tu. Okey, baik. Okey, kita sebagai rakyat Malaysia mestilah berganding bahu untuk membanteras dan menghapuskan segala bentuk penipuan, sama ada Makau Scam ke, Aisyah Fan ke, ataupun Alung sekalipun. Kan banyak iklan yang pasal Alung kan. Patut dia buat iklan tentang penipuan macam Aisyah Fan ni, baru orang akan ingat macam tu. Okey, baik. Terima kasih.